Masuk hutan menjerat rusa, singgah ke pantai menarik pukat. Kuih bahulu sedap terasa, makan sekali hati terpikat. Alhamdulillah, macam tahu-tahu saja kan kita Betul punya kan? segmen pada pagi ini yang akan kita bawakan dalam segmen Artisan. Segmen Artisan. Kuih bahulu. Seperti dalam pantun gini tadi, kuih bahulu yang akan kita perkatakan dan bincangkan. Kuih bahulu kan kita bincangkan, kita ketahui. Kita ingin tahulah apa yang kita ni, cara pembuatannya. Jadi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, izinkan saya kongsikan siapa tetamu kita bersama dengan Yang Mulia Puan Rostinah ataupun Puan Mona binti Haji Ahmad, merupakan pengusaha tempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa dan selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih kerana sudi menerima undangan kami Puan. Terima kasih sama-sama. Sihat hari ini Puan? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Puan Rostinah tu lebih senang dipanggil Mona. Puan Mona. Puan Mona. Alhamdulillah. Tapi hari ini Puan tadi kan berbincang mengenai dengan kuih bahulu. Setuju kan dah pantun tadi? Masuk hutan menjerat rusa, singgah ke pantai menarik pukat, kuih bahulu sedap terasa, makan sekali hati terpikat. Betul Puan? Cantik. Cantik. Memang sedap terasa kan, sekali makan pasti enggak lagi. Itulah kan. Kalau anak saya kan, kalau membuat tanpa orang, simpan tempat peking sana. Mama, mana kuih ni? Datuk, ia sampai tunggu tu kita. Tunggunya tu. Sebabnya takutnya kata ni peking sudah kan. Datuk ia dah sampai mengambil piring kita. Dia simpan tempat bajunya, cuma ni simpannya. Ya Allah, mana piringmu? Yang panas-panas lagi sedap kan tu Puan. Sebagai bercacah melo nyaman. Itulah kan. Sebagai mukadimah, untuk permulaan lah kita ni mengenali, cuba berkenalan dengan Puan dan juga kuih bahuluan yang mungkin boleh diberikan peluang pada Puan barangkali untuk mengongsikan apa sebenarnya yang akan ceritakan, dikongsikan dengan penonton hari ini. Silakan. Saya mengongsikan kuih bahuluan ni. Bermacam-macam pulang kuih saya buat. Saya mengkongsikan terutama kuih bahulu. Kuih bahulu. Ya, alhamdulillah. Itulah sebenarnya kuih bahuluan ni memang kita ni kuih yang memang kita ni kenali sejak zaman dahulu lagi, zaman kecil-kecil ketani tu dini Tapi itulah sebenarnya sekarang ni makin kita ni jarang kita ni melihatlah kuih bahuluan ni. Tapi sebenarnya ianya adalah kuih yang paling sering dicari-cari pada zaman-zaman dahulu dan alhamdulillah masihlah ada ya ketika ini. Jadi Puan, boleh bertanya juga ni Puan Mona, bila sebenarnya ni bermulanya timbul minat untuk berkecimpung dalam bidang membuat kuih bahulu? Saya mula berkecimpung sejak di bangku sekolah lagi. Sejak di bangku sekolah lagi, yang mana saya membantu mak saya membuat kuih-kuih. Sebelum itu ia belum memperkenalkan kuih bahulu. Ia memperkenalkan saya calak lambai. Pernah dengar calak lambai? Calak lambai ya? Calak lambai. Macam mana tu? Yang kuning atau Puan? Bukan. Atasnya putih, di bawahnya macam kemerah-merahan, macam kuih apam cacah. Apam cacah. Tapi calak lambai apa tu? Yang manis sikit. Kalau apam cacah yang dah manis, yang menggunakan cacahnya. Calak lambai seperti calak lambai, calak daging, bingka baras, bingka susu. Wow. Kalau kuih kuih Melayu, kalau kuih moden, Maman dah pandai. Kalau kuih moden saya membuat kek roll, kek lapis, kek bawang belacan, macam-macam lagi, labah cheese tak apa. Jadi bermula daripada ikut dari Indong, masaklah membuat. Kalau tidak dengar pun daripada perkongsian banyak sebenarnya kuih-kuih tempatan tu, kuih-kuih yang rasanya mungkin ramai yang tidak kurang dah pernah mendengar. Macam ada tadi Puan kongsikan macam biraksa apa tu kan? Biraksa saya suka. Itu memang kegemaran. Kalau Mama dulu biraksanya sekarang ni biraksanya orang dah bagi berkacang di atas. Kalau Mama saya baginya kacang di atas. Ya ada dua tu Puan. Ini terkeluar topik pelan sedikit tapi sebenarnya Puan mementionkan, mengongsikan tadi biraksa dengan Bombay Bombay. Bombay. Satu yang dikukus, satu lagi yang dipanggang, betul? Panggang boleh. Tadi berbalik semula mengenai dengan kuih bahulu. Kuih bahulu. Kalau saya Puan, kuih bahulu ni merupakan sesuatu yang cukup nostalgik lah bagi saya. Cukup nostalgia. Saya membesar kalau di rumah dulu apabila tinggal di rumah nenek. Jadi awal pagi itu akan keciuman tu bau. Bau satu rumah semerbak baunya, keciuman bau membuat kuih bahulu ni. Memang nyerang bagi tekstur lah. Memang akan
terus ke dapur, kalau makan, tambahan lagi kalau yang panas-panas satu puan. Memang cuma itulah. Jadi kalau puan sendiri, mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya faktor barangkali yang menarik minat puan untuk berkecimpung dalam bidang ini dan kenapa memilih Bahulu? Saya memilih Bahulu ini ya sebabnya bahan-bahannya senang, mudah didapati. Kalah dengan kuih-kuih lain lah. Betul. Kuih-kuih lain. Ya, betul. Jadi kalau kita melihatkan puan, ni orang seiring dengan perkembangan zaman ini, memang kalau dulu kuih Bahulu ni satu macam aja tu Satu macam. Sekarang ni banyak inovasi, ada evolusinya kita ni perubahan daripada pembuatannya. Jadi kalau melihat daripada puan sendiri yang sudah lama berkecimpung dalam pembuatan kuih Bahulu 30 tahun. 30 tahun. Wah, masya-Allah. Buat Bahulu sudah 30 tahun. Jadi macam mana kalau melihat daripada perubahan, perbezaan ataupun perkembangan kuih Bahulu itu yang daripada tradisional dan sekarang ini? Sebabnya sama saja tapi dibentukkan lain-lain. Lain-lain. Macam saya ni lima bentuk kan. Ini Kamboja, Bahulu Kamboja. Ini Bahulu pisang. Ini Bahulu pisang namanya. Bahulu pisang. Sebabnya bentuknya pisang. Mungkin ini medium dan Bahulu ikan. Bentuknya ikan. Jadi ada bermacam-macam bentuk tapi masih lagi rasa yang sama. Rasanya yang sama. Jadi Sebabnya Bahulu ini dua jenis kita. Satu kalau dimakan diet sedikit keras. Keras. Kalau dipicit macam roti tu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ia memang sesuai lah kalau tadinya puan dicicah sama roti tu. Roti cicah sama Milo. Cicah sama Milo. Kuih Bahulu ni dicicah sama Milo. Jadi memang sesuai untuk kudapan-kudapan kita ni waktu waktu petang dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat inilah antara pembuatan kuih Bahulu yang telah pun dihasilkan daripada Puan Mona. Kalau ni apa tadi namanya? Bahulu medium. Kalau Ani namanya Bahulu medium. Medium. Alhamdulillah. Agak moden lah bentuknya Puan. Kalau dulu, kalau saya ingat, kalau Nini membuat yang jenis damit yang macam berbunga, bentuk bunga tu Puan. Ada juga. Oh, yang ceramai. Bahulu ceramai. Ini Bahulu ceramai namanya ni Bahulu ceramai. Namanya Bahulu ceramai. Ada lagi satu Bahulu belimbing. Bahulu belimbing? Bentuknya belimbing. Jadi yang saya pegang ni Puan? Bahulu pisang. Bahulu pisang sebab bentuknya pisang. Bentuknya pisang. Mungkin boleh dikongsikan barangkali Mahirah di kamera. Betul yang dapat kita saksikan ini adalah merupakan Bahulu ceramai namanya tu. Bahulu ceramai. Sekali lagi kita kongsikan Bahulu ceramai dan juga yang ini Bahulu pisang. Kalau melihat ini dia Bahulu pisang. Jadi kalau kita ni melihat pun evolusi bentuk ni lah mengalami perubahan lah. Kalau dulu memang Bahulu yang agak biasa yang Mahirah kongsikan tadi, tapi masa ni dengan kreativiti orang-orang kita ni banyaklah perubahan dibawakan untuk menarik untuk menarik orang mencuba. Kalau boleh ditanyakan Juni Puan, tadi Puan ada mengongsikan di antara sebab mengapa Puan Mona memilih untuk berkecimpung dalam pembuatan kuih Bahulu sebab ia punya bahan-bahannya mudah. Mungkin kalau Indah keberatan, mungkin boleh dikongsikan barangkali apa sebenarnya bahan-bahan yang digunakan untuk kuih Bahulu. Kalau saya Puan dulu memang makan dengan tahunya, tapi dia pernah itu yang menjadi sesalan lah sebenarnya. Indah belajar tu bah. Sebabnya senang je bahan-bahannya. Kita menggunakan tepung, telur, gula. Saya menggunakan air sedikit dan pencalap sedikit. Pencalap sedikit. Mau jual resepinya juga. Indah, rasanya itu nanti boleh PM to P lah kalau penonton lah. Itu dia taruh bahan-bahannya. Betul. Tapi saya ingat je, saya pernah menyaksikan program di dokumentari di internet. Ada mengongsikan kalau dulu-dulunya Bahulu ni dimasak menggunakan tambak arang dan kemudian menggunakan sabut kelapa dan juga digunakan telur itik Puan. Telur itik. Adakah masih menggunakan teknik yang sama ataupun macam mana Puan? Sebabnya masa ni Indah lagi menggunakan telur itik. Sebabnya ia lantuh kan kalau digunakan. Kalau dulu mama saya menggunakan telur itik benar. Sebabnya kalau digunakan telur itik itu dia akan lebih kambang daripada telur ayam. Dia lebih kambang daripada telur ayam. Jadi kalau cara pembuatannya barangkali kalau dulu tu secara manual. Manual. Memang agak lama. Sebabnya mama saya menggunakan pakai pasu. Pasu. Pasu kan.
lepas tu untuk khas untuk buat bahulu. And then apa tu pencabung basia tu. Ini sekarang ini menggunakan sudah teknik menggunakan keyword. Menggunakan mesin kan. Mesin. Sebabnya kan kalau kita ni gunakan pakai tangan lagi, dia akan sakit dah bahu kan. Betul. Jadi itulah sebenarnya dulu tu ketahanan orang dulu tua membuat tradisional tua. Sekarang ini sebabnya kalau mama saya membuat satu guni satu hari. Satu guni satu hari ya. Tepung. Satu sebut menggunakan secara manual apa? Manual. Kalau dulu puan, kuih bahulu merupakan di antara hidangan lah yang saya ingat kalau di rumah Nini dulu ada kuih bahulu ni masa raya akan dihidangkan kuih bahulu. Jadi masa ni mungkin agak berkurangan. Adakah puan merasakan barang ini akan akan kembali semula barangkali? Mungkin ada cara-cara tertentu untuk tadi mengembalikan untuk memperkenalkanlah kepada terutamanya generasi muda. Kuih bahulu ni. Sekarang ni masih lagi kakal bahuluan ni. Sebabnya ada orang customer di pun kan mau kuih bahuluan ni kan terpaksa dibuatkan. Terutamanya amit saya, dia sudah tua kan. Ya, mau bahulu lain RM10 okey lah buatkan. Diantar jual sana ke rumahnya kan. Dia pandai merasa tu kita bahulu limbang sama bahulu Brunei. Bahulu buatan Ketanah. Apa bezanya tu puan? Apa bezanya ni? Dah tahu tu sebab apa. Sebabnya bahulu limbang itu ya macam lihat dimakan kan. Lihat dimakan bang, lihat dimakan. Kalau bahulu ni katanya ya lambutnya, lambut di dalam kan. Di luar pun lambut. Sebagai inisiatif barangkali untuk menarik minat anak-anak muda kita ni, terutama generasi baru ni puan, untuk makan kuih tradisional kita ni. Agak sayang rasanya kalau tadi membiarkan sahaja sehingga barang ni menjadi pupus. Tapi alhamdulillah banyak masih permintaan. Tapi untuk memperkenalkannya kepada generasi baru, saya terfikir puan, adakah boleh misalnya kalau kebiasaannya kuih bahulu ni memang indah berinti puan, boleh kita kalau diberikan inti ataupun mungkin diberikan pelbagai warna untuk menarik barangkali anak-anak kita ni melihat macam nyaman usulnya mau mencuba. Lepas tu nak banarkan nyaman. Macam mana pandangan kita puan? Saya pernah membuat bahulu pandan, rasa pandan. Warna hijau tidak? Warna hijau. Perasa Nutella. Apa tu coklat rice and coklat yang berkala-kala tu juga. Saya pernah juga mengajar di pelajar UBD. Sedurang minta ajarkan. Saya ajarlah juga. Sedurang bertanya macam mana boleh kami perbagaikan. Bolehlah kami perbagaikan. Sedurang bagi Nutella, coklat rice. Jadi permintaan orang ramai macam mana apabila kita melakukan perubahan? Sedurang mau. Sedurang mau original saja. Jadi kalau mungkin kalau kanak-kanak generasi sekarang tu memang sukalah kalau ada bercampur inti. Tapi itulah kalau kita ni akan mau mengubah mengubah kuih tradisional tersebut. Kita maukan yang aslinya, katanya rasa yang asli. Jadi kita percaya juga ada tempahan barangkali daripada orang ramai. Jadi macam mana kita dapat bercerita sedikitlah berkenaan dengan perniagaan puan. Kalau orang menempah 3 minggu sebelum itu. 3 minggu sebelum itu. 3 minggu sebelum lah buat tempahan. Sebelum itu. Jadi biasanya apa sahaja antara perkhidmatan yang puan berikan lah? Perkhidmatan macam mana tu? Macam dari segi melalui tempahan tersebut melalui telefon, melalui telefon dan WhatsApp, media sosial. Media sosial. Ada juga. Kalau AG semua dari anak saya kan, anak saya kakang betul saya. Jadi kadang-kadang itulah untuk dihantar kepada acara-acara macam-macam acara tu, antaranya acara mungkin perkahwinan barangkali majlis hari jadi, tahlil dan pertunangan. Alhamdulillah. Kawin pernah juga kita kena udang. Tapi tidak banyak, 500 paket saja. Jadi kita ni bahan campur barangkali untuk barang campur. Untuk sedekah campur. Mungkin boleh dikongsikan juga cara puan mempromosikan produk puan
Kalau macam yang Tanilat masanya banyak menggunakan sosial media, ada juga yang pernah kami jemput ke studio Rompai Pagi mengongsikanlah di antara cara-cara yang digunakan, inisiatif digunakan untuk mempromosikan keluaran syarikat dan sebagainya. Kebanyakannya katanya ada menggunakan yang sebegitu, sosial media dan sebagainya, tapi kebanyakan yang paling penting katanya orang yang bercerita. Apabila orang merasa dan orang bercerita, lepas tu anda sadar-sadar makin ramai orang menelpon minta tempah. Jadi kalau kita sendiri macam mana Puan? Saya menerima tempahan juga. Masa tu belum ada banyak tempahan lah. Hanya macam dari kawan-kawan terdekat saja, macam dari saudara-saudara. Masa tu pesta buku kena bawa dari pusat penggunaan belia. Sampai orang bersusun kita. Bersusun berpanjang sampai saya pun macam dah mau menerima macam takut pulang, macam ada rasa takut kan menerima tampahan ramai orang itu kan. Ada orang menerima, ada orang membeli RM5, ada yang beli 10, ada yang beli RM3, ada yang beli 15. Macam tunggu sekali terpaksa bagi nombor. Sampai saya pun lupa mana tiba hulu tadi saya tampah. Adakah? Satu kan? Ya, alhamdulillah, itu bermakna kuih bahulu ni masih lagi mendapat tempat ya. Cukup popular lah, masih lagi popular, masih lagi relevan kita ni. Sungguh pun antara makanan warisan nenek Ketani yang sudah wujud sebenarnya era 50-an dan juga 60-an. Jadi alhamdulillah dengan adanya orang-orang Ketani yang masih lagi mempraktikkan resepi turun-temurun ni, sekurang-kurangnya terubat rindu untuk generasi Ketani yang sudah pernah merasa kuih bahulu yang dari awal pembuatannya. Betul. Kalau saya sendiri pun kuih bahulu ni bukan hanya kuih tapi satu memori. Memori membesar bersama nenek, bangun pagi tidur keciuman satu rumah keciuman bau-bau hulu. Memori suka duka tu memang banyaklah dalam penyediaan kuih bahulu. Alhamdulillah. Dan kalau mungkin boleh Juan ni Puan, kalau ditambahlah soalan hari ini, mungkin ada yang ingin bertanyakan kepada Puan sendiri, pendapat Puan lah. Yang paling penting dalam kita ni berniaga ni Puan, apa bagi kita untuk kita memastikan perniagaan kita ni sentiasa ada menerima tempahan, orang akan sentiasa balik kepada kita terus dan terus lagi menempah. Apa yang saya paling ingin penting? membesarkan lagi dari media sosial, dari Facebook, IG dan WhatsApp. InsyaAllah ta'ala lah. Dari sanalah taunya orang dengan kuih bahulu saya ini. Jadi melalui pemberitaan daripada media sosial ya. Alhamdulillah sekarang ini mudah dengan adanya kita ni alat teknologi canggih, dengan adanya medsos. Jadi sekurang-kurangnya orang ramai pun tahu untuk mendapatkan kuih bahuluan ni. Jadi kita difahamkan juga Puan Mona ada turut menjadi seorang tenaga pengajar ya untuk pembuatan kuih bahulu. Mungkin dapat berkongsi sedikit dengan penonton kita mengenai dengan saya pernah mengajar di pusat penggunaan dia dan juga seorang daripada Cikgu Heri datang ke rumahnya mengajar kuih bahuluan ni. Sedurang mau tahu macam mana cara-caranya kan, macam mana banyak telurnya, banyak tepungnya, gulanya. Ya macam mana tepungnya banyak, macam mana gulanya banyaknya. Kalau dikurangkan gulanya, ia akan jadi tidak nyaman kita. Jadi mesti tepatlah tu sukatannya. Tepat sukatannya. Jadi supaya mengelakkannya menjadi sampai macam penuntut-penuntut yang saya pernah ajar sampai dorang dia pun terima kasih Cikgu Mona kerana mengajar kuih bahulu. Menjadi kuih bahulunya. Mungkin ada boleh dikongsikan je ni Puan, yang menyaksikan hari ini Rampai Pagi pun kami cuba untuk menginspirasikan penonton-penonton kita ni, terutamanya mungkin ada para belia kita ni yang masih lagi menunggu pekerjaan dan sebagainya, dan cuba untuk berdikari, cuba untuk menjana pendapatan sendiri, melakukan pelbagai jenis perniagaan. Mungkin ada yang terfikir kenapa indah kedai-aku melakukan perniagaan sendiri di rumah, memasak dan sebagainya. Jadi pada pendapat kita, kenapa mesti mencuba bahulu? Mencuba bahulu. Mungkin menjual bahulu. Kenapa resepinya? Senang resepinya didapati dan juga murah kan kosnya murah. Betul. Murah. Jadi itulah sebenarnya senang didapati kalau kita melihat di gerai-gerai pun ada ataupun kita boleh membuat tempahan lah melalui peniaga-peniaga kuih bahulu ni. Jadi untuk ringkasnya sebelum kita mengakhiri segmen artisan kita ni, mungkin ada perancangan di masa akan datang Puan? Rancangan saya masa akan datang, saya ingin membesarkan lagi perniagaan saya melalui media sosial seperti Facebook, IG dan WhatsApp. And then insyaAllah ta'ala kalau ada rezeki lagi kami akan membuka kedai
kedai kuih muih sendiri. Alhamdulillah, tentu perancangannya baik. Dan kami doakan Puan di rampai pagi sempena tadi menyambut bulan Ramadan ini agar cita-cita Puan tercapai. Dan mungkin soalan terakhir, mungkin ada yang menyaksikan hari ini nyaman je untuk sungkai karang. Macam mana menghubungi ini? Mungkin boleh dikongsikan IG dan sebagainya Puan. Izin dah tahu sebabnya anak memegang kan. Kalau nombor telefon bolehlah. Silakan nombor talian dapat Nombor dihubungi telefon Puan. 86470098. Sekali lagi 86470098. Boleh berhubung teruslah kepada Puan Mona untuk mendapatkan kuih bahulu tersebut. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mona kerana berkesudianlah untuk berkongsi pengalaman dan juga ada sedikitlah secara penyediaan dan juga pembuatannya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan kita harapkan mudah-mudahan perniagaan Puan terus berjaya dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi Puan. Insya-Allah. Selamat berapa? Berpuasa pada pagi ini. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.